Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk Pembinaan Peradaban Majmuk di Malaysia dan kes rasuah Khalidah Zia. Saya Irfan Zahid Azfar bin Suib bersama ahli kumpulan saya Nur Adam bin Mat Zainal, Muhammad Akif bin Suparman, Nur Atirah binti Suhaili, Nur Iman Atirah binti Nur Azman Yaakob, Nur Syazwani binti Khairul Zaman, Nurul Fatin Atirah binti Muhammad Azizi dan Nur Azimah binti Kadir. Hari ini saya akan memperkenalkan apa itu rasuah. Rasuah merupakan suatu perbuatan yang salah di sisi undang-undang dan boleh disabitkan kesalahan di bawah Akta 694. Rasuah adalah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugasan rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah dan diskaun. Perbuatan rasuah ini berlaku apabila bertujuan untuk mendapatkan pertolongan dengan cara memeras ugut dan faedahnya adalah untuk diri sendiri. Selepas itu, rasuah juga merupakan penyalahgunaan kuasa oleh seseorang untuk kepentingan diri sendiri. Tambahan pula, rasuah juga merupakan jalan yang singkat bagi seseorang untuk menjadi kaya. Namun, perkara tersebut salah dan boleh didakwa. Walau bagaimanapun, individu yang melakukan perkara tersebut tidak memikirkan akan keburukan apabila melakukan rasuah. Seterusnya, kita pergi kepada latar belakang kes. Khalidah Zia adalah tokoh politik wanita dari Bangladesh. Beliau lahir pada 15 Ogos 1945. Beliau merupakan ahli politik Bangladesh yang memberikan peranan penting dalam politik negaranya. Khalidah Zia pertama kali menjadi Perdana Menteri pada 1991 dan kemudian menjabat lagi pada 2001. Beliau merupakan Perdana Menteri wanita pertama di negara Bangladesh. Khalidah Zia dikenali kerana kepimpinannya dalam Parti Nasionalis Bangladesh (BNP) dan sumbangannya kepada kemajuan politik negaranya. Sebagai seorang pemimpin politik yang berpengaruh, Khalidah Zia banyak berperan dalam menegakkan kedudukan wanita dalam politik Bangladesh. Beliau adalah salah seorang tokoh yang berjaya meraih jawatan tertinggi dalam negara itu. Hal ini dapat memberi inspirasi kepada wanita lain untuk turut terlibat dalam bidang politik dan perkhidmatan awam. Walau bagaimanapun, Khalidah Zia telah melakukan rasuah semasa zaman kepimpinannya. Pada tahun 2018, Khalidah Zia telah dihukum penjara selepas didapati bersalah atas dakwaan rasuah. Khalidah Zia didakwa mengelapkan wang derma sebanyak $250,000 dari dana anak yatim yang diwujudkan ketika beliau menjadi Perdana Menteri pada tahun 2001 hingga 2006. Meneruskan pembentangan tentang faktor-faktor berlakunya rasuah di Malaysia. Terdapat 3 faktor yang boleh berlakunya kesalahan dan jenayah rasuah. Yang pertama, sistem hukum dan peradilan yang lemah, normalisasi budaya rasuah dan kekurangan kesedaran terhadap pendidikan rasuah di Malaysia. Baiklah, yang pertama, sistem hukuman dan peradilan yang lemah. Kelemahan dalam sistem hukuman dan peradilan dapat memberi kesempatan kepada sesiapa je untuk melakukan jenayah rasuah. Tak kisahlah dia tu berpangkat ataupun hatta dalam ahli keluarga kita sendiri pun boleh memberi rasuah. Sebagai contoh, rakyat biasa yang kekurangan kewangan akan menerima hukuman penjara, manakala orang atasan yang mempunyai wang mampu membela diri, sedangkan mereka yang melakukan jenayah itu. Faktor yang berlakunya rasuah yang kedua ialah normalisasi budaya rasuah. Menormalisasikan budaya rasuah tanpa mengira umur dan sebab yang tertentu dapat menggalakkan lagi jenayah rasuah ni dilakukan oleh penjenayah. Sesiapa sahaja boleh terlibat dengan jenayah rasuah tidak mengira pangkat, jawatan ataupun sesuatu organisasi tersebut. Sebagai contoh, penguatkuasa yang menerima suapan akan menutup sebelah mata terhadap penjualan dadah di pasaran gelap. Dan faktor yang ketiga adalah kekurangan kesedaran terhadap pendidikan rasuah. Pendidikan rasuah haruslah diberikan tidak mengira had umur ataupun sesuatu
peringkat. Sebagai contoh, di peringkat sekolah, pihak kementerian haruslah mewujudkan satu topik yang menerangkan tentang rasuah. Tidak kira dah di peringkat sekolah menengah ataupun sekolah rendah. Manakala di peringkat masyarakat, pihak jawatan kuasa penduduk haruslah melakukan kempen tentang kesedaran mengamalkan rasuah. Sekian, terima kasih. Antara langkah penting yang perlu diambil untuk mengatasi rasuah ialah mendedahkan pendidikan yang sedia ada. Okey? Pendedahan pendidikan kepada masyarakat. Seterusnya adalah penguatkuasaan undang-undang. Secara umumnya, kita mempunyai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sebagai penguatkuasa yang memantau dan bertindak ke atas hal laku berkenaan rasuah. Namun masih ada segelintir yang menerima dan menawarkan rasuah. Oleh itu, setiap rakyat haruslah mengambil inisiatif dan tanggungjawab masing-masing dengan melaporkan sekiranya mendapati rasuah sedang berlaku. Selain itu, memastikan sektor awam beroperasi secara jujur. Semestinya sistem ganjaran dan hukuman akan mengiktiraf eksekutif yang menunjukkan integriti dan prestasi cemerlang, antaranya dengan mengenakan sekatan yang keras dan pantas untuk pelanggaran etika dan kes rasuah. Selain itu, menyediakan pendidikan dan latihan, iaitu dengan menyediakan latihan etika dan integriti kepada kaki tangan kerajaan dan awam bagi meningkatkan kesedaran tentang akibat undang-undang dan etika rasuah. Yang terakhir adalah menawarkan gaji yang bermaruah. Secara amnya, menawarkan gaji yang bermaruah adalah salah satu aspek penting dalam mengatasi rasuah, terutama sektor awam dan sektor swasta. Kerajaan hendaklah membuat penyemakan gaji yang berdaya saing dengan menjalankan penyelidikan pasaran untuk memastikan gaji yang ditawarkan adalah kompetitif dan selaras dengan industri dan bidang yang berkaitan. Seterusnya kita pergi ke implikasi rasuah. Implikasi rasuah yang pertama adalah terhadap individu. Ia memberi kesan buruk kepada individu terutamanya dalam kehidupan seharian mereka. Ia boleh mengakibatkan seseorang itu kehilangan pekerjaan dan menyebabkan kehilangan pendapatan. Hal ini disebabkan hilangnya kepercayaan dan keyakinan dari masyarakat. Seterusnya, implikasi yang kedua ialah terhadap organisasi. Amalan rasuah terhadap organisasi boleh membawa kepada ketidakadilan dalam penilaian prestasi dan kenaikan pangkat. Ia akan mengakibatkan hasil berkurangan serta menghalang pertumbuhan jangka panjang sesebuah organisasi tersebut. Yang ketiga adalah implikasi terhadap negara. Jika rasuah berleluasa, ia boleh menebahkan kerajaan seluruh negara. Ini bermakna undang-undang tidak akan dikuatkuasakan secara adil dan boleh menjejaskan ekonomi negara. Nur Atrirah binti Suhaili akan membentangkan kesalahan berkaitan dengan akta dan hukuman. Antara 3 kesalahan Khalidah Zia berkaitan dengan akta adalah: yang pertama, Perdana Menteri Bangladesh iaitu Khalidah Zia telah menyeleweng duit dana anak yatim sebanyak $250,000 Amerika Syarikat. Yang kedua adalah Perdana Menteri Bangladesh iaitu Khalidah Zia juga telah menyeleweng tabung amanah kebajikan selepas kematian suaminya iaitu sebanyak $400,000 Amerika Syarikat. Dan kesalahan beliau yang ketiga adalah beliau juga telah mengetuai kumpulan seramai 5 orang termasuk anak lelaki dan bakal pengantin sebanyak $277,000 Amerika Syarikat. Antara akta yang berkaitan dengan rasuah adalah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, Akta SPRM 2009, Akta 694, iaitu pertama, meminta atau menerima rasuah di bawah Seksyen 16 dan 17 Akta SPRM 2009. Yang kedua, menawar atau memberi suapan di bawah Seksyen 17B Akta SPRM 2009. Antara 2 hukuman yang boleh dikenakan kepada penerima rasuah adalah penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun dan denda tidak kurang dari 5 kali ganda nilai suapan atau
RM10,000 Malaysia mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Pengajaran yang boleh kita dapati daripada penulisan ini ialah pengajaran yang pertama ialah tiada jaminan bagi meloloskan diri dari hukuman. Seperti mana peribahasa sepandai-pandai tumpai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun memiliki kuasa dan pangkat, ia tidak memberi jaminan kepada kita untuk meloloskan diri dari hukuman dan penuduhan amalan rasuah yang telah kita lakukan. Setiap perbuatan rasuah akan terbongkar sekalipun perbuatan itu tidak dilakukan di hadapan sesiapa. Pengajaran yang kedua ialah menerapkan kesedaran bahayanya mendekati rasuah. Jenayah rasuah ialah suatu jenayah yang perlu kita tinggalkan dan perlu kita hindari. Dan langkah-langkah ini perlu kita terapkan sejak daripada awal dan ia merupakan langkah proaktif untuk memastikan masyarakat kita terus bebas daripada rasuah. Malah ia menjadi tanggungjawab dan prihatinnya kita kepada orang sekeliling dengan mencegah orang sekeliling kita daripada melakukan amalan rasuah atau jenayah rasuah ini. Secara tidak langsung akan meningkatkan ataupun menarik minat pelabur asing untuk terus melabur di negara kita khususnya. Di samping itu, pengajaran yang ketiga yang kita boleh dapat ialah meningkatkan kecekapan dalam sistem penyampaian dan tadbir urus korporat. Kesan daripada integriti dalam kalangan pegawai kerajaan akan meningkatkan kecekapan ini melalui pentadbiran yang lancar dan tanpa kerenah birokrasi. Malah setiap tindakan yang dilakukan bersifat telus tanpa ada campur tangan daripada orang luar. Pengajaran yang seterusnya ialah mengelakkan ketirisan peruntukan atau dana kerajaan. Dana-dana yang diperoleh oleh kerajaan dan peruntukan yang disediakan untuk setiap projek pembangunan negara akan disalurkan dengan telus dan ikhlas tanpa adanya ketirisan dana dan peruntukan kepada organisasi atau projek-projek yang bersifat kroni. Ini akan memastikan peruntukan untuk pembangunan negara berjalan dengan efisien dan telus dan pembangunan negara akan merancangkan lagi pembangunan negara. Rumusan yang boleh kita simpulkan daripada penulisan ini ialah dengan penglibatan individu mahupun sesebuah organisasi terhadap jenayah Kola Putih ini, ia akan membawa kesan kepada seseorang, masyarakat ataupun organisasi bahkan kepada negara. Dan kita boleh lihat contoh kes jenayah di mana seorang bekas Perdana Menteri Bangladesh iaitu Khalida Zia yang telah melakukan jenayah rasuah ini dan akhirnya telah mengheret beliau ke muka pengadilan dan seterusnya secara tidak langsung telah menjatuhkan imej negaranya. Bahkan jenayah rasuah ini cuba dinormalisasikan di dalam kalangan masyarakat bahkan kepada dan cuba dibawa masuk ke dalam kalangan pegawai kerajaan. Dan semua ini berlaku disebabkan beberapa faktor yang mendorong di mana tindakan merasuah bagi melepaskan diri dan hukuman di atas tindakan melakukan amalan jenayah, amalan rasuah. Seterusnya, sistem pengadilan sedia ada lemah di dalam melaksanakan hukuman kepada pesalah-pesalah ini selain memfokuskan penerapan nilai integriti dari peringkat awal dan ia merupakan langkah-langkah proaktif di dalam menerapkan kesedaran bahayanya rasuah di dalam masyarakat sejak awal. Selain itu, kepada semua kekitangan kerajaan sedia ada kita perlu menitik beratkan mengenai kesedaran bahayanya rasuah dan ia juga perlu dinilai secara berkala supaya dapat melahirkan pegawai-pegawai yang telus dan ikhlas tanpa melakukan ketirisan maklumat ataupun melakukan sikap kroni di dalam pentadbiran urus korporat. Sekian.